Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Kumpulan kami terdiri daripada Nadia Natasha binti Jaafar, Lee Chi Sun, Nurul Aziani binti Sadri, Nur Farah Atika binti Mat Hassan dan Nick Amir bin Nick Muhammad Azizi. Apa itu eponimi? Menurut Peacock Joseph P. dan rakan-rakan, secara tradisinya, eponim ini merujuk kepada seseorang atau namanya sedang dianggap sebagai sumber nama sesuatu seperti bandar, negara atau era. Menurut Douglas pada tahun 1990, menambah satu lagi makna kepada eponimi ini, orang sebenar atau rekaan yang namanya telah menjadi sinonim dengan era, peristiwa, objek, latihan dan sebagainya. Australian National University dalam laman sesawan rasminya telah mengistilahkan eponim ini sebagai orang yang namanya telah menimbulkan nama tempat, orang, barangan dan sebagainya. Orang ini mungkin masih hidup atau mati, watak fiksyen atau wira dan sebagainya. Saya akan terangkan tentang eponim produk. Menurut Ambrose Burnside 1880, nama seseorang atau benda boleh dikaitkan dengan nama produk. Selain itu, eponim produk adalah jenama atau tanda dagangan sesebuah syarikat yang sinonim dengan produk itu sendiri. Contoh eponim produk yang pertama ialah Colgate. Colgate ialah jenama untuk produk ubat gigi. Nama jenama Colgate ini diambil daripada nama pengasasnya, iaitu William Colgate. Contoh eponim produk yang kedua ialah Maggi. Nama produk Maggi ini diambil daripada nama pengasasnya, iaitu Julius Maggi. Seterusnya adalah eponimi sejarah dan geografi. Menurut Karabeba, tempat dan bandar juga boleh diberi nama eponimi melalui hubungan dengan tokoh penting. Dan bandar ataupun tempat sering diberi nama bersempena dengan nama pengasas, penemu dan juga individu yang terkenal. Dan menurut Mark Nichol, eponimi sejarah pula tercetus daripada peristiwa yang menyebabkan ramai tokoh telah meminjamkan nama mereka kepada apa yang dikaitkan dengan mereka. Antara contoh eponomi sejarah ialah Pavlova yang diambil bersempena dengan nama Anna Pavlova yang merupakan seorang penari ballet yang telah mengagumi sejenis makanan yang dihidangkan kepadanya. Contoh yang seterusnya adalah nama Amerika yang diambil bersempena dengan nama Amerigo Vespucci, iaitu seorang penjelajah Itali yang merupakan orang pertama yang menemui benua Amerika. Eponimi adjektif menurut Frederick P. Miller dan rakan-rakan ia merupakan kata sifat yang berasal daripada nama seseorang, nyata atau fiksyen. Kata sifat diperoleh daripada nama tersebut. Menurut Michael J. Henshaw, eponimi adjektif ialah perkataan yang mengandungi maklumat yang berfungsi sebagai singkatan kepada mereka yang biasa dengan intipati pemikiran, perbuatan atau ciptaan tokoh itu. Contoh eponimi yang pertama ialah Casanova. Watak ini dikenali dan gelarannya diberi kerana dia dikatakan seorang kaki perempuan. Contoh eponimi yang kedua pula ialah Romeo dan Juliet. Watak ini dikenali sebagai pasangan yang sanggup berkorban demi mempertahankan cinta mereka. Contoh eponimi yang seterusnya pula ialah Pak Pandey. Watak yang digelar Pak Pandey diberi gelarannya kerana dia merupakan seorang yang mempunyai sifat yang lurus bendul. Baiklah, sekarang saya Lee Chi Sun akan membentangkan eponimi saintifik. Menurut Dmitry Koshlakov dan rakan-rakannya 2019, eponimi saintifik merujuk eponimi yang digunakan dalam wacana bersifat saintifik. Menurut Diolami Kabanet 2014, eponimi saintifik diperkenalkan untuk memuji saintis terkemuka atas sumbangan mereka kepada bidang sains. Contoh eponimi saintifik. Nama pengasas bagi penyakit Alzheimer ialah Alois Alzheimer. Nama pengasas bagi penunuh bangsa ialah Robert William Bunsen. Nama pengasas teorem Pythagoras ialah Pythagoras. Secara ringkasnya, eponimi atau eponim ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia atau orang juga boleh dijadikan nama sesuatu bangunan, tempat, barangan, makanan dan sebagainya. Semestinya seseorang itu adalah individu yang berpengaruh, mempunyai nama yang besar, sumbangannya hebat dan sejarah hidupnya diketahui ramai. Walau bagaimanapun, eponim ini bukanlah makna sebenar sesuatu leksikal.
Contoh mudah, Colgate ialah nama ubat gigi yang diambil dari nama pengasasnya, iaitu William Colgate. Malah minda kita dah tetapkan ubat gigi itu sebagai Colgate ataupun Colgate itu ialah ubat gigi. Contohnya, Mak, belikan adik Colgate, dah habislah.